Keempat tema ni kami peroleh daripada hasil temu bual. Baiklah, kita pergi kepada tema kita yang pertama, iaitu implikasi kesihatan mental masyarakat akibat berlakunya pandemik COVID-19. Di sini ditunjukkan beberapa jawapan daripada responden, iaitu daripada responden yang pertama adalah terkesan juga kerana aktiviti keagamaan dapat kurangkan stres dan refleks diri kita dan ingatkan dosa kita seharian. Beri kesan kesihatan mental disebabkan tak boleh keluarkan rumah. Bagi siapa yang selalu solat 5 waktu ni di masjid dan hidup di masjid dan tak boleh lakukan, ia beri kesan kepada individu tersebut. Selain itu, pemakaian mask juga beri kesan kepada kesihatan mental disebabkan muka semakin teruk disebabkan pemakaian mask, jadi memberi tekanan kepada individu tersebut. Untuk responden yang pertama ni, dia merasakan diri dia terkesan terhadap apabila berlakunya pandemik COVID-19 ni, kerana ia boleh menyebabkan muka dia jadi teruk sebab pemakaian mask dan aktiviti keagamaan tak boleh dilakukan secara seperti biasa. Okey, kita lihat kepada responden kedua pula. Bagi saya, sepanjang PKP saya agak tekanan disebabkan saya terlalu pergi ke masjid untuk solat, tapi larangan ini memberi tekanan disebabkan saya merasa kosong dan ibadah saya tidak cukup. Untuk responden kedua ni merupakan ahli masjid yang selalu pergi ke masjid, dan dia juga merupakan seorang yang dah berusia. Jadi kat sini yang saya nampak, responden ini memang sangat terkesan sebab dia memberi tekanan untuk beliau juga untuk pergi ke masjid. Sejak ada PKP, dia menghalang untuk dia pergi ke masjid seperti biasa. Seterusnya, untuk responden yang ketiga, dia memberikan jawapan di mana kebanyakan kalau kita tengok dalam masyarakat kita ni terjejas dari segi ekonomi. Sebab apa? Sebab terjejasnya pekerjaan, perniagaan. Jadi benda ni, mentaliti masyarakat kita ni jatuh. Sebab apa, mungkin ada ahli keluarga yang susah dan ada yang senang. Dia tak pernah susah bila jadi benda ni. Jadi bab ekonomi akan terjejas, tapi sebenarnya kita yang boleh mengolahnya mengikut SOP semua. Jadi kita boleh cegah benda ni semua. Selain daripada faktor ekonomi, mungkin orang yang berisiko tinggi ada penyakit kronik untuk mendapatkan jangkitan ini dan lebih stres untuk berjaga-jaga sebab mereka lagi mudah untuk terkena jangkitan. Jadi mereka akan lebih berhati-hati. Yang saya nampak berdasarkan jawapan daripada responden yang ketiga ni, untuk dia tidak terlalu stres ataupun memberi tekanan terhadap diri dia. Dia melihat kepada sudut orang lain, di mana ada segelintir masyarakat kita yang terjejas pekerjaannya, perniagaannya apabila berlakunya COVID-19 ni. Selain tu, dia melihat di mana orang yang berisiko tinggi ataupun mempunyai penyakit kronik ni akan lebih terkesan dari segi kesihatan mental dia, kerana orang yang mempunyai penyakit kronik ni akan lebih berjaga-jaga untuk diri dia supaya dia tidak mudah terkena jangkitan. Okey, untuk yang responden keempat pula, kat sini dia memberi jawapan, sesetengah individu dia rasa benda ni akan berikan satu kesan negatif sebab ada orang jenis yang bekerja di luar. Tapi bila berlaku macam ni, dia akan duduk rumah. Dia akan rasa tak boleh menyesuaikan diri dalam keadaan rumah. Kiranya nak buat kerja tak boleh sebab nak jaga anak. Dan pada masa yang sama, banyak kerja. Jadi emosi akan terganggu. Kita akan cepat penat. Kita akan susah untuk rasa nak cukup. Rehat tu kurang. Jadi cepat marah boleh menyebabkan pergaduhan. Okey, di sini untuk responden yang keempat ni, dia merupakan seorang guru, di mana sebelum ni dia hanya bekerja sebagai guru. Jadi bila PKP berlaku, di sini dia terpaksa bekerja dari rumah.
Dan bekerja dari rumah ni sebenarnya terlalu banyak komitmen untuk dia buat. Dia ingin bekerja sebagai guru di rumah dan pada masa yang sama nak urus rumah tangganya di rumah. Jadi di sini dia memberi kesan terhadap emosi dia untuk membahagikan masa dia untuk bekerja dan uruskan rumah. Tambahan lagi, dia mengatakan dia rasa cepat penat sebab dekat sini kita nampak dia membuat dua kerja pada masa yang sama. Lepas tu sudah tentu emosi jadi tidak stabil. Dia merasakan cepat marah dan boleh menimbulkan pergaduhan. Okey, untuk tema yang kedua iaitu perasaan masyarakat sepanjang penularan pandemik COVID-19 ni, di mana responden yang pertama memberikan jawapan, ketika PKP tidak gembira. Satu tempoh saya gembira kerana saya bekerja praktikal dan dapat bantuan makanan oleh kerajaan dan rumah. Tak gembira apabila PKP berlanjutan sehingga hujung tahun 2020 dan beri kelainan kepada kita. Ekonomi jatuh, belajar dari rumah juga beri kesan kepada pelajar yang ada masalah internet. Okey, di sini kita dapat lihat responden yang pertama ni merupakan seorang pelajar, di mana pada permulaannya dia merasakan tidak gembira bila berlakunya PKP. Kemudian dia berasa gembira disebabkan dia seorang pelajar dan dia sedang praktikal. Pada masa yang sama dia telah mendapat bantuan makanan daripada kerajaan disebabkan PKP tersebut. Kemudian bila berlakunya PKP ni, dia merasakan satu kelainan buat diri dia. Disebabkan itu juga dia memberi kesan kepada jadual belajar dia, di mana dia susah untuk belajar kerana mempunyai masalah internet. Seterusnya adalah untuk responden yang ketiga. Dia memberi jawapan, perasaan saya secara jujurnya tubuh badan kita lebih cukup rehat. Kita jadi banyak berehat, tapi kita manusia kan, kalau kita berehat je, kalau tak buat kerja pun tak mendatangkan hasil. Jadi sebenarnya tak seronok, tak fair, asyik berehat je, tak bekerja. Jadi ia boleh membuatkan kesihatan kita kuat. Iaitu di sini yang saya dapat simpulkan, responden yang ketiga ni secara jujurnya dia merasakan bila berlakunya PKP ni tubuh badannya menjadi tidak sihat sebab kita asyik rehat je. Sebab sebelum ni penat bekerja, banyak bergerak, tapi bila PKP kena duduk rumah. Okay, kat sini dia rasa memang kesihatan dia kurang bila berlakunya PKP ni. Seterusnya untuk responden yang keempat, bagi saya seorang guru perkara ini tak jadi sukar pun walaupun bekerja dari rumah. Tapi kita tak terbiasa dengan suasana pekerjaan kita dari luar dengan bersama-sama dengan murid. Bila dekat rumah ni dalam masa yang sama kita ada kelas, kita ada kerja nak lakukan kat rumah. Jadi benda tu kita cuba perbaiki hari ke hari supaya jadi benda yang tak mustahil boleh kita buat. Okey, untuk responden keempat ni dia memberi jawapan seperti mana yang saya cakap tadi. Untuk responden keempat ni dia merupakan seorang guru. Jadi sebelum ni dia bekerja duduk bersama-sama murid. Jadi bila ditugaskan untuk bekerja di rumah, dia berasa rasa satu kelainan lah. Di mana kena buat kerja rumah dan pada masa yang sama kena ada kelas juga. Baiklah, untuk tema seterusnya ialah jenis aktiviti yang dijalankan oleh masyarakat sepanjang pandemik COVID-19. Di sini ada beberapa jawapan daripada responden yang diperoleh, iaitu daripada responden yang ketiga, saya berniaga online. Jadi saya habiskan masa dengan menghadap media massa, Facebook, WhatsApp, layan customer. Jadi benda tu memang kerja saya. Jadi saya tak bosan lah. Ia tak ganggu kesihatan mental saya. Responden yang keempat pula, jawapan yang diberi adalah sebelum ni banyak habiskan masa pada kerja,
balik kita kena jaga anak. Tapi bila PKP, kita dah dapat habiskan masa dengan keluarga lebih lagi. Jadi kita dapat jaga anak, dapat ajak anak. Sebab sebelum ni kita busy dengan kerja kita sendiri. Manakala untuk responden yang kelima memberi jawapan, saya suri rumah buat perniagaan online bagi bantu jana pendapatan. Sebab suami pun gaji kena potong, tak ada OT. Jadi saya buat inisiatif buat bisnes. Rutin harian macam biasa, lebih banyak luangkan masa dengan keluarga, buat kerja semua sama-sama. Okey, jadi di sini yang dapat saya simpulkan di mana terdapat masyarakat yang mengambil inisiatif mereka sendiri untuk jana pendapatan dengan membuat perniagaan secara online. Yang ni untuk yang pernah yang menjadi suri rumah. Yang mana yang memang sedia ada berniaga online, jadi ia memang mudah sebab pada musim PKP ni kebanyakan orang memang duduk di rumah saja. Jadi peluang perniagaan secara online ni akan menjadi luas lah. Dan ada setengah responden yang menyatakan bahawa sebelum ni dia bekerja dan sebelum ni dia tiada masa untuk meluangkan masa bersama keluarga. Jadi bila adanya PKP ni, kerja tu dia lebih habiskan masa dengan family di rumah. Balik tu boleh jaga anak, boleh didik anak. Alright, bagi tema yang terakhir iaitu penyesuaian masyarakat terhadap norma baru sepanjang penularan COVID-19. Untuk responden yang kedua, dia menjawab pada awalnya sangat sukar, tapi apabila hari-hari buat pakai mask dan bawa sejadah, cek suhu masuk ke mana saya dah terbiasa, ia menjadi mudah. Manakala jawapan untuk responden yang keempat, first kita kena patuh dengan arahan kerajaan. Jadi benda tu nak tak nak kita kena follow. Bukan untuk kepentingan diri kita je, tapi kepentingan orang lain. Sebab kita pun ada anak kecil, jadi kita kena sediakan mental untuk apa yang berlaku sekarang, sebab benda ni tak dijangkakan. Untuk jawapan responden yang kelima pula ialah di mana disebabkan dia suri rumah, bagi saya kerjasama je. Cuma untuk norma baru pakai mask semua saya boleh sesuaikan dan mengikuti SOP. Berdasarkan ketiga-tiga jawapan daripada responden, dapat saya simpulkan di mana untuk penyesuaian masyarakat terhadap norma baru sepanjang penularan COVID-19 ni, kebanyakan masyarakat dapat menyesuaikan diri mereka dalam norma baru dengan mengikuti SOP, dengan contoh kalau macam dari segi alright, bagi tema yang terakhir iaitu penyesuaian masyarakat terhadap norma baru sepanjang penularan COVID-19. Untuk responden yang kedua, dia menjawab pada awalnya sangat sukar, tapi apabila hari-hari buat pakai mask dan bawa sejadah, cek suhu masuk ke mana saya dah terbiasa, ia menjadi mudah. Manakala jawapan untuk responden yang keempat, first kita kena patuh dengan arahan kerajaan. Jadi benda tu nak tak nak kita kena follow. Bukan untuk kepentingan diri kita je, tapi kepentingan